إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ni Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat,
Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Sirah Nurul Yaqin, kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikarang kitab ini oleh Syekh Muhammad Al-Khudaribi dan telah ditahqiq dan diberikan komentar oleh Syekh Samir Ahmad Al-Attar. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk dalam membicarakan belah dada. Belah dada muka surat 24. Betul? Tak ada kitab kan? Belahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam muka surat 24. Kitab lama muka surat 24. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Syekh mulakan kata-kata beliau ketika berada bersama-sama keluarga Halimah. Satu peristiwa besar telah berlaku, iaitu peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang terdapat di dalamnya. Peristiwa tersebut menjadikan Halimah merasa takut, lalu mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Halimah menceritakan kepada ibunya ketika Muhammad dan saudara-saudaranya sedang bermain-main di kawasan peliharaan kambing di belakang rumah kami. Tiba-tiba saudaranya datang mengadu kepadaku dan suamiku. Saudara saya berbangsa Quraisy telah dibawa oleh dua orang lelaki berpakaian putih. Mereka telah membaringkannya dan membelah perutnya sambil memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam perutnya. Lalu itu aku dan suamiku mencarinya. Kami mendapati Muhammad. Kami mendapati muka Muhammad pucat. Selepas peristiwa itu, aku dan suamiku sentiasa bersamanya. Kami bertanya kepada Muhammad, apakah yang telah berlaku kepadamu, wahai anakku? Muhammad menjawab, dua orang lelaki berpakaian putih telah datang berjumpaku. Salah seorang daripada mereka berkata, kanak-kanak inikah yang kita cari? Kawannya menjawab, ya. Maka mereka memegang, membaring dan membelah perutku. Mereka mengeluarkan sesuatu dan mencampakkannya. Aku tidak mengetahui apakah benda tersebut. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ni tuan-tuan membicarakan satu peristiwa besar, peristiwa agung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa karamah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul seusia 40 tahun, maka peristiwa yang luar daripada tabi'i ataupun adat dipanggil karamah. Peristiwa yang berlaku luar daripada tabi'i dan adat bagi seorang Nabi dan seorang Rasul dipanggil mukjizat. Satu peristiwa yang berlaku luar daripada tabi'i dan adat bagi seorang yang belum bergelar Nabi dan Rasul ataupun tidak bergelar Nabi dan Rasul dipanggil sebagai mukjizat, sebagai karamah, ataupun ada satu panggilan lain yang diberikan oleh para sahabat. Jadi peristiwa ni salah satu daripada peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ni tuan-tuan, peristiwa belahan dada ni berlaku ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Jadi kalau ikut pada perjanjian awal, ketika Halimatus Sa'diyah dia nak ambil Rasulullah SAW daripada bondanya Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha, mengikut perjanjian dan adatnya, anak susuan hanya akan diberikan selama 2 tahun saja. Itu perjanjian dan kebiasaan.
Ibu susuan mengambil anak susuan daripada ibunya, diberikan susuan hanya 2 tahun. Jadi bila sampai 2 tahun tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah dan ayah angkat kepada Nabi SAW ketika itu datang menemui bonda Nabi SAW, Sayyidatina Aminah. Jadi minta disambung lagi 2 tahun. Dia minta disambung lagi 2 tahun. Jadi akhirnya Sayyidatina Aminah bonda Nabi SAW pun membenarkan untuk sambung lagi 2 tahun. Itu yang sampai sehingga usia Nabi SAW membesar di Bani Sa'ad tuan-tuan sampai usia 4 tahun. Dan pada perancangan awal bonda susuan Nabi SAW Halimatus Sa'diyah ni tuan-tuan, dia nak sambung lagi 2 tahun. Dia nak sambung lagi 2 tahun. Maknanya nak cukupkan 6 tahun. Tapi tuan-tuan, bila terjadi peristiwa ni, ketika ni Rasulullah SAW usia dia 4 tahun dan memang dirancang untuk sambah lagi 2 tahun, tiba-tiba terjadi peristiwa ni. Rasulullah SAW ketika ni usia 4 tahun, dia duduk bermain dengan adik-beradik susuan dia, anak-anak kepada Halimah tadi tuan-tuan, di belakang rumah, berhampiran dengan kandang kambing. Jadi ketika sedang bermain pagi itu tuan-tuan, tiba-tiba datang 2 orang lelaki dalam berpakaian putih. Ada riwayat menyatakan bahawa yang datang tu salah seorangnya adalah Jibril AS. Dan ketika itulah tuan-tuan ditanya, salah seorang malaikat tadi ditanya pada seorang yang lain, adakah anak ini yang kita cari? Maka seorang lain pun jawab, ya benar. Jadi ketika itulah dibaringkan Rasulullah SAW, dan salah seorang daripada 2 malaikat tadi tuan-tuan, dia pegang satu dulang. Tuan-tuan, yang duduk dalam dulang tu adalah satu mangkuk yang berisi air zam-zam. Itu dalam riwayat yang lain menceritakan sedemikian. Jadi Rasulullah SAW dah dibaringkan tadi tuan-tuan, dibelah dada dia. Dalam riwayat ni, ulama di sini menyebutkan tentang perut. Dalam kitab yang lain disebut sebagai dada. Jadi ada khilaf ketika itu. Ada ulama yang kata belahan tersebut adalah belahan dada, ada ulama menyebutkan belahan perut. Tapi yang pastinya tuan-tuan, bila dah dibelah tadi tuan-tuan, maka ketika itu dikeluarkan dada, dikeluarkan jantung ataupun hati. Ada riwayat kata jantung. Dan kebanyakan para ulama, terutamanya ulama-ulama tasawuf, mereka menyatakan bahawa yang dikeluarkan itu adalah jantung. Kerana jantung itulah tempat duduknya tuan-tuan bagi segala penyakit. Jadi dikeluarkan jantung tadi tuan-tuan, dibasuh jantung tadi dengan air zam-zam tadi, dibasuh, dibuang segala kekotoran, terutamanya tuan-tuan ialah darah-darah yang menjadi tempat penghuni syaitan. Itu satu. Yang kedua, dibuang segala penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit mazmumah, takabur, ujub, sam'ah. Ada 7 penyakit hati ni tuan-tuan. Apa lagi? Riak, takabur, ujub, sam'ah. Mana lagi 3? Dari 7. 7 penyakit hati tu dibersihkan. Jadi bila dah dibersihkan tadi tuan-tuan, jantung tadi dimasukkan balik semula kat dalam dada tadi. Kemudian ditutup semula dada tadi, bagaimana ditutup Allah Ta'ala alam. Tapi ada riwayat menyatakan tuan-tuan bahawa sampai ke Rasulullah menjadi Nabi tuan-tuan, tanda belahan tu ada. Tanda belahan tadi memang ada. Itu yang membenarkan bahawa peristiwa itu benar-benar berlaku. Jadi bila selesai saja tadi tuan-tuan, Jibril tadi pun mendudukkan Rasulullah SAW semula. Kemudian mereka berdua pun berlalu pergi. Jadi waktu dia nak baringkan tadi tu tuan-tuan, nak dibaringkan Rasulullah tu, jadi adik-beradik susuan tu bila melihat keadaan sedemikian tuan-tuan, mereka dalam keadaan terkejut. Jadi bila terkejut saja tuan-tuan, mereka pun berlari menemui mak mereka, bunda susuan Nabi SAW Halimah. Menjerit sambil menjerit tuan-tuan, panggil Halimah. Mak, dia kata, mak, adik didatangi 2 orang. Jadi ketika itu Halimah dengan suaminya terkejut tuan-tuan.
Dalam keadaan terkejut berlari tuan-tuan, berlari daripada dalam rumah tu dengan suami dia. Bila sampai menemui Nabi SAW, Rasulullah tu tengah duduk dalam keadaan mukanya sangat pucat. Sangat pucat. Jadi Halimah pegang belik, pusing semua sekali tuan-tuan. Ditanya kenapa Muhammad bagi tahu apa yang berlaku. Lalu ketika itu Rasulullah pun bagi tahu bahawa dia didatangi oleh 2 orang lelaki, baringkan dia, belah dada dia, kemudian keluarkan apa dia dah tahu. Dia kata kemudian dimasukkan semula, kemudian terus lelaki tadi tutup balik dada dia dan berlalu pergi. Peristiwa itu berlaku sebentar saja, sekejap sangat. Jadi waktu Halimah berlari itu, Jibril dah tak ada dah berlalu pergi. Jadi mulai saat itulah tuan-tuan, Halimah dengan suami dia, begitu juga adik-adik sesuan Rasulullah SAW duduk dalam keadaan ketakutan dan kerisauan. Terutamanya risau terhadap keselamatan Nabi SAW. Sehinggalah akhirnya tuan-tuan, Halimah mengambil keputusan untuk memulangkan Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana risau takut jadi apa-apa dah kepada Muhammad besok, susah nak jawab. Jadi dengan keadaan sedemikian tuan-tuan, keputusan terpaksa dibuat. Akhirnya tuan-tuan, Rasulullah SAW tadi, bondanya pun mulalah, kan pada peringkat awal perancangan nak ditambah lagi 2 tahun, jadi terpaksa dibatalkan. Batalkan perancangan tadi, buat keputusan pulangkan semula ke Mekah, kepada bonda Nabi SAW. Jadi akhirnya tuan-tuan, waktu peristiwa yang paling menyayat hati, waktu bonda Nabi SAW, Halimah ni tuan-tuan, dia lipat baju Nabi SAW tadi. Dia lipat, disusun, kemudian diletak dalam kalau bahasa kita tu dalam beg. Jadi dalam banyak-banyak baju tu tuan-tuan, ada satu baju pakaian Nabi SAW yang terakhir itu diletak dekat dalam satu kotak simpan. Jadi disimpan pakaian tu di situ. Untuk apa tuan-tuan? Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa rindu Halimah ketika kemuncak rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Jadi dah siap berkemas tadi tuan-tuan. Ayah susuan tadi dengan bonda susuan tadi, Halimah, pun angkat Nabi SAW naik atas unta, dan mereka pun berlalu pergi kembali ke Mekah. Sampai ke rumah Aminah tuan-tuan, dikembalikan. Jadi waktu buat penyerahan tadi tuan-tuan, Aminah tanya apa yang berlaku. Pada peringkat awal tak dicerita tuan-tuan. Dia senyap, takut timbul apa-apa masalah daripada pihak keluarga Nabi SAW yang berada di Mekah. Jadi Aminah tanya lagi, apa yang berlaku kepada Muhammad, ceritakan kepadaku. Tak ada apa-apa, dia kata. Sehingga akhirnya tuan-tuan, Aminah kata, kau ceritakan kepadaku, kerana aku tahu apa yang berlaku. Jadi Aminah ni tuan-tuan, dia tahu. Itu sebab kalau tuan-tuan ingat lagi, ketika Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha tuan-tuan mengandungkan Rasulullah SAW, pun dah berlaku peristiwa-peristiwa ganjil. Jadi kalau kata itu sebab Aminah kata, kalau tak ada perkara ataupun sesuatu berlaku ke atas Muhammad, sudah pasti kau takkan pulangkan Muhammad. Jadi ceritakan kepadaku apa sebenarnya yang berlaku ke atas Muhammad. Dan akhirnya tuan-tuan, Halimah pun menceritakan bahawa beberapa hari yang lepas Muhammad sedang bermain dengan adik-adik sesuanya, tiba-tiba didatangi oleh 2 orang lelaki yang berpakaian putih, yang kami sendiri pun tak tahu siapa mereka. Sehingga akhirnya dikatakan, diceritakan oleh Muhammad, lelaki tadi belah dada dia, diambil sesuatu daripada dadanya tadi, dikeluarkan, dicuci, kemudian dibuang segala kekotoran tadi sehingga bersih, dimasukkan, kemudian ditutup. Jadi waktu saya dan suami sampai, dia kata, mendapati Muhammad dalam keadaan duduk, mukanya sangat pucat. Lalu sehinggakan bila kami tanya, dia pun menceritakan tentang peristiwa tersebut. Jadi setelah buat penyerahan tuan-tuan, Rasulullah SAW serahkan kepada bonda dia. Tiga tu tuan-tuan, Halimah pun dengan suami dia berlalu pergi balik kepada Bani Sa'ad. Jadi ketika itulah tuan-tuan bermulanya hari-hari Rasulullah SAW bersama dengan bondanya, iaitu Aminah. Ini satu peristiwa besar tuan-tuan. Bila kita bicara tentang peristiwa belahan dada ni tuan-tuan,
Maka para ulama seringkali mengaitkan tentang belahan dada itu sendiri. Bagaimana dalam dada kita ni tuan-tuan bertepatan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam tubuh kita ni ada segumpal darah. Ini yang Nabi maksudkan tu. Dalam tubuh kita ni tuan-tuan ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka baiklah tubuh kita. Jika segumpal darah ni tak baik tuan-tuan, maka tak baiklah tubuh kita tadi. Lalu apakah sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan segumpal darah tadi? Lalu ketika itu Nabi SAW menjawab, yang dikatakan segumpal darah tadi, fahuwa qalbun, hati. Ini hati. Dalam bahasa Arabnya hati. Kalau bahasa tasawufnya tuan-tuan, jantung. Yang dimaksudkan hati itu jantung tadi. Jadi jantung tu dipanggil fizikal dia. Tetapi yang dikendaki pada jantung tu bukan fizikal dia tu tuan-tuan, tetapi satu benda yang maknawi dan ruhi. Dia tak nampak, dia duduk dekat situ. Jadi yang bercakap, yang bergerak, yang mengenderai, yang menguasai, itu adalah sesuatu yang maknawi, yang tak dapat digapai dengan panca indera. Apa yang dimaksudkan maknawi? Maknawi ni tuan-tuan ialah sesuatu yang tidak dapat digapai dengan panca indera. Apa yang dimaksudkan panca indera? Ada 5 panca indera. Melihat, mendengar, rasa dengan lidah, rasa dengan tangan, dan hidu dengan hidung. 5. Melihat, mendengar, hidu dengan hidung, rasa dengan lidah, dan rasa dengan tangan. 5 ni tuan-tuan. Jadi bila tak dapat digapai dengan 5 perkara ni tuan-tuan, 5 benda ni, maka disebut sebagai maknawi, sesuatu yang tak dapat digapai dengan panca indera tadi. Jadi jantung yang dikendaki Nabi sebut fahuwa qalbun itu bukan fizikal jantung tu tidak. Tapi yang dimaksud dengan fizikal, yang dimaksudkan dengan jantung itu adalah maknawi dia tadi. Ulama berikan perumpamaan seperti box. Kalau bahasa kita hari ni tuan-tuan, macam nak sebut? Kalau bahasa kita, kalau kereta tu apa? Motherboard. Kalau komputer tu motherboard. Jadi baik tak baik komputer tadi, baik tak baik kereta tadi tuan-tuan, dibalik pada motherboard dia tadi. Motherboard tu baik, maka baik kereta tadi, baik komputer tadi, baik penguasaan dia. Jadi dalam tubuh kita itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW tadi, hati tu. Itu sebabnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berikan perumpamaan di antara 3 ilmu yang membicarakan tentang hati ni tuan-tuan, ilmu tasawuf. Itu sebabnya 3 ilmu ni menjadi fardu ain kepada kita, wajib kita pelajari, kita tuntuti. Tak boleh kita elak. Kita suka ngaji akidah. Yang pertamanya ilmu akidah, dan yang keduanya ilmu fiqh, dan yang ketiganya ilmu tasawuf. Ini 3 ilmu ni yang menjadi fardu ain. Setiap individu Muslim wajib mempelajari 3 ilmu ni. Dia tak boleh dia kata saya suka ni, saya tak suka yang ni. Itu sebabnya Imam Ghazali kata apa? Pertamanya dia berikan perumpamaan. Dia kata bahawa ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ini seperti tiang dalam sebuah bangunan. Tiang penting tak? Penting, sangat penting. Tiang ni tuan-tuan, jangan kata patah, bengkok saja bangunan dah habis dah. Bengkok saja. Apalagi bangunan yang sampai 11 tingkat, 12 tingkat tinggi. Ni rumah kita ni tuan-tuan. Dia orang betul-betul nak pasakkan tiang tu tuan-tuan, nak buat tiang tu diukur betul-betul tuan-tuan, supaya tiang tu jangan bengkok. Macam apa yang berlaku kepada kita punya menara KLCC tu. Salah satu daripada menara kita tu tuan-tuan, sebelah dia tu bengkok. Itu sebabnya kalau katalah tuan-tuan perhati betul-betul, memang bangunan sebelah tu dia condong sikit, dia lari. Kenapa? Daripada pasak asalnya tu dah bengkok, dia akan bengkok. Berapa lama ketahanan dia? Wallahu alam. Bila dah bengkok tu kita tak tahulah. Tak boleh nak target, sebab dia dah tak sempurna. Itu sebabnya bila satu saja patah tu bengkok. Kemudian kalau patah pula, kalau patah satu tuan-tuan, habis semua ni.
Ini betapa besar dan pentingnya tuan-tuan ilmu akidah, keimanan dan keyakinan yang perlu ada dalam diri kita. Lalu yang keduanya tuan-tuan, Imam Ghazali sebut ilmu yang sangat penting dan wajib kita pelajari adalah ilmu fiqh. Ilmu yang membicarakan tentang ibadah. Dia ada 4. Dalam fiqh ni ada 4 perbicaraan. Yang pertamanya ibadah, dan yang keduanya tuan-tuan munakahat, nikah kahwin. Yang ketiganya tuan-tuan muamalat, jual beli. Dan yang keempat jinayat. Dia ada 4. Ibadah ni termasuk bersuci, wudu, mandi wajib, sembahyang, itu ibadah. Kemudian munakahat, nikah kahwin, termasuk talak, fasah, itu semua sekali tuan-tuan, termasuk munakahat tadi. Sampai penjagaan anak, tanggungjawab seorang suami, tanggungjawab seorang isteri, semuanya itu dibicarakan dalam munakahat. Kemudian pula tuan-tuan yang ketiga, muamalat, jual beli. Jual beli, dipanggil bai'. Sekarang ni kita tuan-tuan beli pakai online, sah tak sah? Itu ada perbicaraan dalam muamalah tadi. Sebab kerana asas kepada hukum jual beli mesti ada ijab kabul. Apa yang dikatakan ijab kabul? Saya serah, tuan-tuan terima. Saya beli, tuan-tuan jual. Saya jual, tuan-tuan beli. Mesti ada, itu asas. Habis hari ni kita dah tak ada dah, ijab kabul tu dah tak berlaku. Bila ijab kabul tak berlaku, sah ke tak sah? Jadi itu perbicaraan dah dibicarakan oleh para ulama. Azan ya? Azan. Terus 3. Yang keempat, jinayat. Ni yang kita selalu dengar ni tuan-tuan, hudud, qisas. Jadi bab perbicaraan hudud dan qisas ni tuan-tuan, pelaksanaan dia sama seperti sembahyang. Macam mana kewajipan kita melaksanakan solat, puasa, zakat, haji, macam tu juga hudud dan qisas. Tak ada beza. Jadi bila tak laksana tuan-tuan dosa. Tu Imam Sayyidina Umar Al-Khattab dah bicarakan 1400 tahun dulu dah. 1400 tahun dulu tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab tu dah bercakap dah bahawa akan datang satu zaman sangat-sangat kukuatiri. Dia kata ketika itu manusia akan membicarakan hudud dan qisas ni satu perkara yang cuba dielakkan dan takkan mahu untuk melaksanakan. Tu Sayyidina Umar dah sebut dah 1400 tahun. Memang esok akan datang satu zaman yang manusia akan mencari alasan untuk mengelak daripada melaksanakan hukum hudud dan qisas. Hari ini berlaku tak? Berlaku tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, ini realiti yang berlaku. Ini bulan-bulan merdeka kan? Bulan-bulan merdeka. Esok kita merdeka. Kamu ke berapa ni? Yang ke berapa? 66 66 maknanya dah 66 tahun tuan-tuan. Pertama sekali tuan-tuan, kalau ikut pada kemerdekaan dan asas teras kemerdekaan tuan-tuan, negara kita tak perlu kepada kemerdekaan kecuali 4 negara sahaja. 4 negara sahaja yang sepatutnya buat tuntutan kemerdekaan. 4 negeri: Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak. 4 saja. Kerana apa tuan-tuan? Kerana 4 ni sahaja yang diduduki dan dikuasai oleh British. Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Perlis, Perak, Selangor, Johor, Negeri Sembilan, itu semua tuan-tuan yang dikuasai sepenuhnya oleh Sultan. Itu sebab hari ini, sampai hari ini ada Sultan. Jadi kalau ikut pada hakikat, kita tak perlu tuan-tuan sambut merdeka ni. Sebab apa? Sebab negara ni yang betul-betul dikuasai oleh British, jajah British, hanya 4 saja. Cuma tuan-tuan, waktu jatuhnya Jepun jajah seluruh tanah Melayu. Jadi waktu dia jajah, dia jatuh, dia kalah tu tuan-tuan, dia serahkan semua penjajahan dia tu kepada British tanpa syarat. Jadi waktu itulah British mengambil kesempatan, padahal dia tak menjajah tanah Melayu, hanya 4 negeri saja.
Jadi akhirnya tuan-tuan, dia nak mengambil kesempatan tu yang dilawan-lawan. Pada awalnya mereka menubuhkan Melayan Union. Jadi waktu nak tubuhkan Melayan Union tu tuan-tuan, sampai tahap Sultan-Sultan Melayu ketika tu, tanah Melayu dibawa pergi London untuk dipaksa tanda tangan. Mereka tanda tangan tak tuan-tuan? Wallahualam. Tapi balik tu tuan-tuan, orang Melayu kita lawan, sehingga kan nak melaksanakan Melayan Union tu tuan-tuan gagal. Dan akhirnya tertubuhlah kesatuan tanah Melayu. Jadi dan cerita kat sini tuan-tuan, pada peringkat awal dulu pelaksanaan hudud itu berlaku tak berlaku, dan itulah hukum yang kita lakukan tuan-tuan, laksanakan hukum Islam tadi di tanah Melayu. Cuma sampai Inggeris datang tuan-tuan, mereka tambah lagi satu mahkamah. Kalau dulu kita ada mahkamah syariah pada peringkat awal, daripada zaman Melaka, awal Melaka, hukuman yang berlaku di atas tanah Melayu adalah hukuman syariat. Sampai masuk tuan-tuan British, dia buat lagi satu mahkamah sivil. Kalau bahasa kita hari ni, mahkamah sivil, mudah faham. Kenapa dia adakan mahkamah sivil tuan-tuan? Dia adakan mahkamah sivil ni bukan untuk orang Melayu. Pada awal dulu sejarah tuan-tuan, dia adakan mahkamah sivil tu adalah untuk orang-orang yang luar daripada tanah Melayu. Waktu tu kan kita dah mula didadaki oleh India, China. Jadi asalnya mahkamah tu untuk mereka, bukan untuk kita. Tapi sampailah satu peringkat tuan-tuan, nak merdeka kita tadi tuan-tuan, ketika itulah diselaraskan sehingga kan datang, jadilah mahkamah syariah tadi, mahkamah yang kedua. Dibandingkan pada awalnya tuan-tuan, mahkamah syariah itu adalah mahkamah yang pertama. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kalau betul-betul kita merdeka, kita ada kuasa sebenarnya untuk jadikan mahkamah sivil itu mahkamah kedua, dan mengembalikan kepada hukum asal ataupun mahkamah asal kita adalah mahkamah syariah. Ini realiti yang berlaku. Itu sebabnya tadi tuan-tuan, perkara kedua. Perkara yang keempat, pembicaraan dalam hukum fiqh adalah mengenai hudud dan qisas. Kemudian ilmu yang ketiga tuan-tuan yang wajib kita pelajari, Imam Ghazali kata adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni tuan-tuan adalah ilmu akhlak, ilmu adab yang membicarakan tentang hati. Kalau katalah ilmu fiqh tadi diberikan perumpamaan tuan-tuan seperti dinding dan tingkap pintu. Dinding, tingkap, pintu tuan-tuan. Penting tak? Penting. Kita buat bangunan, ada tiang tuan-tuan, tak ada dinding, tak ada tingkap, tak ada pintu, tak sempurna bangunan. Maka ilmu fiqh itu seperti dinding, tingkap dan pintu tadi. Lalu ilmu tasawuf ni pula, Imam Ghazali sebut tuan-tuan, penting tak penting seperti pagar. Cuba bayangkan kalau kawasan perumahan kita ni tuan-tuan, dia tak ada pagar. Kalau dulu duduk kampung, dikhawatiri takut masuk perompak. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, takut masuk lembu, kambing dekat kawasan rumah kita, makan pokok-pokok kita. Jadi begitulah perumpamaan pentingnya ilmu tasawuf ni, pagar dia jaga hati kita. Yang mana Nabi kata kalau hati ni tak baik, maka seluruh anggota tak baik. Kalau Nabi kata kalau hati ni baik, maka seluruh anggota baik. Maknanya hati tadi perlukan kepada pagar, dan pagar itu adalah ilmu tasawuf. Itu sebabnya penting, dan tak boleh nak dinafikan salah satu daripada tiga. Saya suka ngaji tauhid, tapi saya tak suka ngaji fiqh. Tak boleh. Saya suka ngaji tasawuf, saya tak suka ngaji fiqh. Tak boleh juga. Jadi ketiga-tiga ni tuan-tuan wajib dipelajari sehingga kan dipanggil sebagai ilmu fardhu ain. Apa maksud ilmu fardhu ain? Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim, dan tak boleh nak diabaikan. Itu penting tuan-tuan. Jadi inilah pembicaraan bagaimana belahan dada tadi nak digambarkan betapa besar dan pentingnya hati. Dan kita hari ini tuan-tuan, yang membuatkan kita ni baik, tak baik ataupun bersatu. Kita bicarakan tentang masyarakat pula hari ini, membicarakan tentang kesatuan. Betul tak? Kesatuan yang semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin hancur tuan-tuan. Bukan hanya sekadar kesatuan yang berada dalam masyarakat, bahkan kesatuan yang sekecil-kecil masyarakat. Kecil-kecil masyarakat ni apa dia tuan-tuan? Sekecil-kecil macam masyarakat kecil. Ulama panggil masyarakat kecil. Masyarakat kecil ni keluarga.
Dalam keluarga itu sendiri, tuan-tuan, hari ini sangat susah nak melahirkan ataupun nak melaksanakan tentang kesatuan. Apa maksud keluarga? Dalam keluarga sendiri, tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, ya, saya kira-kira balik lebih kurang dalam 10 tahun ke 15 tahun lepas. 10 tahun ke 15 tahun lepas sahaja, tuan-tuan, 10 tahun ke 15 tahun lepas sahaja, penceraian yang berlaku dalam Malaysia daripada Perlis ke Sabah, tuan-tuan, dalam 1 jam 5 pasang. Ini sebelum PKP, ya. Ini sebelum PKP. Sebelum PKP itu sahaja 15 tahun lepas, tuan-tuan, setiap 1 jam 5 pasang penceraian yang berlaku dalam Malaysia secara purata. Itu dulu. Hari ini, cuba bayangkan, tuan-tuan, pelaksanaan penceraian, nak mendapatkan kelulusan penceraian daripada mahkamah syariah tu pun, tuan-tuan, paling cepat pun 6 bulan. Dia ada prosedur satu. Sampai kan kadang-kadang sampai tahap, tuan-tuan, orang tak jadi nak bercerai. Kenapa? Kerana lama sangat prosedur dia tu, tak jadi cerai. Tapi hari ni, tuan-tuan, teruk tak teruk permasalahan penceraian yang berlaku di negara kita ni, tuan-tuan, sampai tahap mahkamah terpaksa menyediakan di sebelah bilik mahkamah tu ada satu bilik dipanggil fast track, cerai fast track. Teruknya isu perceraian. Suka awak nak cerai? Ya, saya nak cerai. Okay, suka sama suka? Boleh. Pergi terus masuk bilik fast track. Hakim akan tanya, nak cerai? Ya, nak cerai. Suka sama suka? Okey, cerai. Sampai tahap macam tu. Kenapa jadi sedemikian, tuan-tuan? Ini semuanya berpunca daripada hati yang tak baik. Macam mana kita nak baiki hati ni, tuan-tuan? Penyakit-penyakit hati nak baiki, perkara pertama sekali ialah ilmu. Ilmu ni yang sangat penting, yang berperanan, tuan-tuan. Ya, kerana apa, tuan-tuan? Ilmu inilah yang memberikan, tuan-tuan, panduan kepada kita bagaimana kita nak meniti kehidupan. Ulama seringkali bila sebut tentang ilmu, apa dia, tuan-tuan? Diri kita, siapa kita, untuk apa, daripada mana kita, untuk apa kita di sini, dan ke mana hala tuju kita. Ni empat perbicaraan yang perlu kita tahu. Siapa kita, daripada mana kita datang, untuk apa kita di sini, apa maksud di sini, di dunia ni, dan ke mana hala tuju kita. Mana hala tuju kita? Akhirat. Daripada mana kita datang? Kita datang daripada Allah. Kita datang daripada Allah. Dan sekarang kita duduk dekat sini, apa tujuan kita? Untuk mengabdikan diri pada Allah, taat pada Allah, mentaati Allah. Ya Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu. Kemudian ke mana pula hala tuju kita? Kita sekarang tengah menghadap kepada negeri akhirat. Dan siapa pula kita ni? Kita ni hamba, tak lebih hanya sekadar hamba. Yang mana hamba ni, tuan-tuan, perlu melalui hidup atas dunia ni mengikut segala caturan dan etika garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ikut, dapat pahala. Tak ikut, berdosa. Itu saja ke? Tak, itu akhirat. Dunia ikut, maka kita akan jalani kehidupan kita dengan teratur. Tak ikut, hidup kita jadi cacar marbah. Kita yang jadi hidup cacar marbah ni, tuan-tuan, kenapa? Kerana hidup berjalan di atas dunia ni tak ikut panduan ataupun bahasa di buku manual. Buku manual tu apa? Al-Quran, hadis. Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu adalah buku manual yang telah digaris pandukan oleh Allah SWT dan telah digambarkan semula oleh Nabi SAW. Jadi kena ikut. Macam mana secara zahir, fizikal kita, sampailah kepada spiritual tadi yang bicarakan tu, hati tu. Apa yang kita perlu buat pada hati kita tadi, supaya hati tadi boleh berdegup dengan baik dan mendatangkan kebaikan hati yang benar-benar baik, dan akhirnya fizikal kita baik. Contohnya apa, tuan-tuan, hati baik? Kita ambil paling mudah je, mak. Kita nak tahu hati kita ni baik tak baik, mak, dia punya kira-kiranya mudah je. Pertama sekali disebut oleh Imam Ghazali, kita nak tahu hati kita baik tak baik, tuan, iaitu kita akan mendapati orang yang berada dekat sekeliling kita ni semua baik. Tak ada yang tak baik. Yang tak baik hanya kita ni.
Contohnya siapa? Contohnya Nabi. Nabi ni kan tadi dah dicuci hati dia, maka hati dia baik. Gambarannya kat mana? Gambaran yang paling besar kita tengok, salah satu contohnya dekat mana kita nak ambil contoh? Kita ambil contoh di rumah Nabi contoh. Dekat depan rumah Nabi SAW ada seorang rumah, satu rumah makcik. Makcik Yahudi. Jadi Rasulullah SAW tu bila lalu depan rumah makcik Yahudi ni, makcik Yahudi tu dia akan naik atas sutuh. Apa sutuh? Atap. Arab rumah dia 2 tingkat, dia ada atap. Atap dia tu pula boleh duduk kat atas tu. Jadi malam-malam atap tu terbuka. Jadi boleh tengok bintang, bulan. Lagi-lagi musim panas. Kalau Arab dipanggil sutuh. Jadi bila makcik tadi nampak saja Rasulullah SAW ni lalu depan rumah dia, maka dia akan naik atas sutuh tadi. Bila dia naik atas sutuh tadi, dia akan bawa air kotor mak. Air kotor, air najis. Kalau bahasa kita tu lebih kurang macam ni lah. Air siang ikan. Ikan yang siang, daging yang siang tu, cuci-cuci apa semua tu. Air kotor tu dia akan bawa naik atas sutuh, dia akan siram atas kepala Nabi SAW jika Rasulullah lalu tadi. Habis basah kuyup dengan kekotoran tadi, Rasulullah balik bersih kan. Lalu esoknya Rasulullah lalu lagi kat situ, sampaikan berkali-kali, sampai membuatkan para sahabat kurang senang terhadap apa yang dilakukan oleh makcik tadi. Bahkan sampaikan tahap Nabi lalu tu pun sahabat tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kau kan dah tahu kalau kau lalu dekat depan rumah makcik tu akan siram air kotor. Kenapa kau lalu situ lagi? Bukannya tak ada jalan lain?" Bukannya tak ada jalan lain. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, kalau itulah yang membuatkan bahagia bagi makcik tu, aku pun rasa bahagia. Masya Allah. Dia melihat keadaan sekeliling tu, sekalipun memudaratkan pada diri dia, dia nampak kebaikan. Ni hati yang bersih. Kalau kita tang dah. Tu yang akhirnya makcik tu, satu hari Rasulullah lalu, makcik tadi tak siram. Jadi bila makcik tak siram, Rasulullah tanya pada sahabat, "Mana makcik tu?" Sahabat kata, "Kami dapati makcik tadi sakit." Kalau katalah kita mak, kita kata apa? Tu tulah tu. Tu kena tulah pada muka. Tu baru azab kat dunia, belum azab akhirat. Tu bahasa kita. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah kata, "Makcik sakit, jom kita pergi, temankan saya. Kita pergi berziarah makcik tadi." Mak, Rasulullah bawa sahabat bukan tangan kosong, siap bawa hadiah lagi, buah tangan mak pergi ziarah makcik. Diketuk pintu mak, makcik tadi buka pintu mak, terkejut tengok muka Rasulullah depan pintu. "Saya dengar makcik tak sihat, ni hadiah buah tangan, semoga Allah SWT berikan makcik kesihatan." Akhirnya makcik tadi riwayat menyebutkan, ada riwayat menyebutkan makcik itu masuk Islam disebabkan baiknya akhlak Nabi SAW. Ni contoh hati itu bersih. Walaupun nampak benda tu, perbuatan tadi perbuatan yang tak baik, tapi disebabkan hati dia baik, sampaikan tahap dia nampak semua orang baik. Satu. Yang kedua, Imam Ghazali kata kita nak tahu hati kita ni baik tak baik, iaitu kita rasa kita tak baik. Tadi kita nampak orang baik. Yang kedua pula, kita rasa kita tak baik. Kita ni yang tak baik. Sampai tahap kalau katalah orang buat tak baik pun dia rasa dia yang tak baik. Orang buat tak baik, dia rasa dia yang tak baik. Contohnya siapa? Contohnya Nabi juga. Mana ada orang lain? Contohnya seperti peristiwa Rasulullah SAW pergi Taif. Kan bila penduduk Taif dengar saja Rasulullah pun nak datang, mereka pun bersedia. Kerana dia tahu bahawa Muhammad datang akan bawa ajaran. Rasulullah datang tu sebab pertamanya dia mengharapkan ada suakang politik bantuan. Kerana Taif ni, penduduk Taif ni adalah di antara keluarga Nabi. Tapi mereka dengar Nabi ni dah bawa ajaran. Jadi akhirnya mereka pun bersiap sedia. Bila Rasulullah masuk saja ke Taif, dia menceritakan mereka pun lemparlah batu.
kata-kata. Tapi bukannya orang besar Taif yang buat tu kanak-kanak dengan orang gila, supaya kalau katalah Muhammad mati, tak boleh nak ambil kisas. Kenapa? Kerana yang pukul tu beramai-ramai, dan juga yang melontar itu adalah di kalangan kanak-kanak dan juga orang gila. Jadi Rasulullah masuk, dibaling batu, sampaikan Zaid bin Harithah ketika tu, anak angkat Nabi SAW tu, jangan terjerit-jerit, pegang Nabi, dia peluk Nabi SAW, jangan dibaling, jangan, menangis-nangis dia. Sampaikan mak, teruk tak teruk, luka yang ada pada tubuh Nabi SAW. Nabi Zaid tadi tarik Nabi tu dalam keadaan selipar Nabi tu bergecak. Dan sebab apa bergecak? Kalau selipar kita basah tu, kena hujan, panggil apa selipar tu? Basah lah. Basah tu basah darah. Basah tu mak, basah darah. Bawa keluar daripada Taif. Bila bawa keluar daripada Taif, apa doa Nabi? Nabi duduk menyandar dekat sebatang pokok, sebatang pohon. Jadi waktu Nabi sandar tu, Jibril datang, malaikat yang jaga bukit pun datang, beri izin pada aku untuk aku hancurkan Taif, angkat, hancurkan sebagaimana aku hancurkan penduduk ataupun kaum-kaum terdahulu. Nabi kata apa? Jangan. Pertama sekali riwayat ada riwayat menyebutkan, yang pertama sekali apa kata Nabi? Nabi kata jangan. Semua ni adalah salah. Mungkin salah mungkin Nabi masa tu dah tahap macam tu pun Rasulullah SAW masih lagi kata mungkin salah aku, dia kata. Cuba bayangkan, Nabi tak nampak salah Taif. Kenapa? Itu contoh Allah nak gambarkan kepada kita bahawa hati yang benar-benar baik, dia takkan nampak salah orang lain, yang dia nampak salah dia. Walaupun peristiwa ataupun perkara yang berlaku itu berpunca daripada orang lain, dia tetap nampak dia salah. Ini tuan-tuan, Imam Ghazali kata tanda hati yang baik. Yang ketiga, Imam Ghazali kata lagi, tanda hati yang baik yang ketiga, Imam Ghazali kata, iaitu dia akan melihat orang yang berada di sekeliling dia itu adalah cermin bagi diri dia. Orang yang berada di sekeliling dia tu, lebih-lebih lagi orang yang menzalimi dia, orang yang buat tak baik dengan dia, orang yang melakukan kezaliman atas dia. Maka dia kata apa? Yang dia nampak itulah hakikat sebenar diri dia. Dia sebenarnya buat kezaliman ke orang tu. Macam mana nak buat? Ni tiga benda ni asas Ghazali sebut. Itu sebabnya kita kena cuba belajar ke sana. Tiga. Lalu Imam Ghazali kata apa lagi? Macam mana kita nak baiki hati kita? Tadi yang pertama kita bincang adalah ilmu. Yang kedua, hidupkan hati dengan zikir. Hidupkan hati dengan zikir. Macam mana nak hidupkan hati dengan zikir? Zikir yang paling besar sekali adalah bacaan Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran. Yang kedua, istighfar, minta ampun dengan Allah. Yang ketiga ialah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Kemudian disebut oleh para ulama, sebaik-baik zikir dan sesempurna-sempurna zikir adalah zikir di hati. Habis mulut macam mana? Mulut hanyalah alat untuk penghantaraan menghidupkan hati. Maknanya bila kita baca Quran, ataupun kita beristighfar, ataupun kita berselawat, bukan hanya di bibir. Kalau berzikir tadi hanya di bibir, dia akan jadi seperti mencurah air di atas daun keladi. Dia tak akan beri apa-apa impak. Kenapa? Kerana lisan pada bibir tak lebih hanya sekadar alat yang digunakan untuk menghidupkan hati. Jadi kalau dia tak dikontakkan dengan hati, dia tak dihubungkan dengan hati, maka dia akan duduk pada lisan dan dia tak memberi apa-apa impak kebaikan pada diri. Tak. Mungkin kalau ada pun pahala, tetapi matlamat tak capai. Jadi nak tak nak, bila berzikir, maka ketika itu cuba hubungkan di antara lisan dengan hati. Yang kedua,
Zikir. Yang ketiga, nak hidupkan hati lagi, iaitu cuba bina hubungan di antara kita dengan Allah dan juga hubungan di antara kita dengan hari akhirat. Bina hubungan dengan Allah, bersangka baik dengan Allah, kembali dengan Allah, cakap dengan Allah. Kemudian banyakkan memandang hari akhirat, hari pembalasan, ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka. Ini 3 benda disebut oleh para ulama tentang bagaimana nak hidupkan hati. Lalu bila hati tadi dihidup dengan baik, maka ketika itu barulah hati tadi memberikan impak yang baik pada diri dan juga kehidupan yang kita lalui di atas muka bumi ini, insya-Allah. Dan akhirnya dia akan berjalan dengan kebaikan di atas dunia dan juga kebaikan lebih-lebih lagi di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama. Pada malam ni banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu Taala supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan pengabdian pada Allah Subhanahu Taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh lagi majlis dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.